Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM dan anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pentadbiran pelaksanaan tadbir urus Islam. Jadi kita dah tahu kepentingannya, kita nak tahu juga apakah kesan baik pelaksanaan dan implikasi pengabaian tadbir urus Islam. Dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih Syafiqah. Kita akan tengok hari ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan kesan baik dan juga implikasi tadbir urus Islam. Baik, kita nak tengok yang pertama adalah berkaitan dengan kesan baik pelaksanaan tadbir urus Islam terhadap sesebuah organisasi. Baik, kita tengok ada 3 dekat situ. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi perkhidmatan. Apabila kita melaksanakan mengikut yang telah ditetapkan oleh syarak, maka secara tidak langsung kita telah meningkatkan lagi prestasi perkhidmatan seseorang individu. Okey. Apabila seorang itu dia tahu tentang tugas dia sebagai seorang pentadbir yang baik, maka dia akan laksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Seterusnya telah menghasilkan menyebabkan prestasi itu dapat prestasi yang sangat-sangat baik. Baik, kemudian kita tengok yang kedua, memudahkan urusan orang ramai. Kenapa pula memudahkan urusan orang ramai? Apabila kita melaksanakan sesebuah tugasan dalam sebuah organisasi, contohnya dekat sekolah, okay, kita akan melibatkan dengan orang-orang yang berada di sekeliling ataupun ibu bapa. Okay. Apabila organisasi sekolah ini dilaksanakan dengan penuh baik, tersusun, teratur, maka secara tidak langsung telah memudahkan ibu bapa berurusan dengan sekolah. Okey, yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Okey, meningkatkan ekonomi negara. Kerana apa? Apabila semua organisasi dalam sesebuah negara dilaksanakan mengikut syariat Islam dan tadbir urus negara juga dilaksanakan mengikut syariat Islam, maka secara tidak langsung ekonomi negara dapat dilaksanakan dengan baik dan jadi lebih stabil. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok dekat sini. Kita nak laksanakan satu aktiviti untuk Syafiqah. Okey. Syafiqah macam seronok hari ni kita buat aktiviti. Baik, kita nak tengok. Nampak tak gambar apa tu? Nampak tak gambar apa adik? Gambar tu orang ke apa tu? Takut tak tahu tu orang. Okay. Orang yang sedang panjat tangga. Apakah daripada kita tengok tadi kelebihan, apakah kaitan gambar ini dengan kelebihan yang kita belajar sebentar tadi, Syafiqah? Okey, saya boleh jawab meningkatkan prestasi perkhidmatan. Ya, itu dia, meningkatkan prestasi perkhidmatan. Okey, cuba tulis sikit jawapan tu. Ustazah nak tengok. Okey, boleh. Cuba tulis sikit jawapan. Saya tulis ya. Boleh tak Syafiqah dia menulis? Okey. Baik, kita tengok dekat situ Syafiqah menulis apakah yang digambarkan dalam gambar di slide. Okey. Okey, ini orang kata kebaikan yang pertama Ustazah ya? Ya, meningkatkan prestasi perkhidmatan. Nampak comel tulisan Syafiqah. Okey. Baik, betul ke salah? Kita tengok jawapan Ustazah pula, betul ke salah ni? Okey, sorry. Tepat sekali. Boleh sama betul. Ustazah nak bagi bintang jauh tapi Ustazah kata bagus, bintang. Baik. Yang kedua, kita tengok Syafiqah. Gambar yang kedua. Tengok ni ada orang bersama-sama tolong-menolong nak naik atas satu puncak bukit ataupun gunung bersama-sama kat situ. Apakah kebaikan yang kita peroleh daripada sistem organisasi? Okey, saya nampak ada tolong-menolong tu Ustazah. Jadi saya letak jawapan saya memudahkan urusan orang ramai. Betul ke Ustazah? Okey, cuba tulis dulu. Saya tulis dulu. Okey, adik-adik pun tulis tau. Tulis kat rumah tu kena tulis. Biar supaya mudah lagi ingat. Okey, memudahkan. Sebab penting Ustazah kena ada kerjasama kan Ustazah? Ya, mesti kena ada kerjasama antara satu sama lain dalam sesebuah organisasi. Barulah organisasi kita ni dapat bergerak dengan lancar. Okey, baik. Kita nak tengok jawapan Syafiqah. Jawapan yang kat rumah betul ke salah? Okey, kita tengok jawapannya. Nampak tu. Kat rumah tu betul ke salah? Kalau Syafiqah Ustazah tengok macam betul. Macam betul. Bintang lagi untuk Syafiqah. Dan kat rumah pun Ustazah dah harapkan dapat bintang sama macam Syafiqah. Baik, kita tengok Syafiqah. Gambar yang ketiga. Okey, yang ketiga. Tak sabar nak tengok ni. Cak. Orang berjalan di atas duit.
Meningkat. Makin lama makin banyak duit dia dapat. Okey, apakah gambaran untuk kebaikan pelaksanaan takbir urus Islam ni? Saya tulis dulu Ustazah macam tu. Okey. Saya tulis dulu Baik. Betul ke tak betul Okey, ni? saya pejam mata. Yang kat rumah kena tulis juga. Jangan tengok jawapan Syafiqah. Kena buat sendiri. Sebab dia berkaitan dengan kewangan. Kewangan. Okey. Okey. Jadi kalau kita buat tadbir urus Islam, dia tingkatkanlah Ustazah kan? Ekonomi. Meningkatkan. Okey, nampak tu dia naik tu meningkat duit ekonomi negara. Yeah. Okey, yang kat rumah tu macam mana jawapan? Adakah sama macam Syafiqah? Yeah. Kita tengok jawapan Syafiqah. Betul ke tidak? Wah, betul. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Syafiqah. Yang kat rumah tu Ustazah rasa dapat jugalah. Sama macam Syafiqah. Dengan harapan pasti, semua dapat jawab yang betul. Baik, kita nak tengok pula apakah yang seterusnya, iaitu implikasi pengabaian tadbir urus Islam terhadap sesebuah organisasi. Baik, kita nak tengok. Ni dia implikasi dia. Apakah implikasi yang pertama? Yang pertama adalah kos operasi meningkat. Okey, kerana apa? Kerana pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Apa yang kita boleh gariskan kat sini? Perkara penting, kos operasi akan meningkat. Okey, kenapa akan meningkat? Kerana dia telah melanggar tadbir urus yang telah ditetapkan dalam Islam. Dia tidak mengikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga kan menyebabkan tadbir urus yang dilakukan menjadi lewat, kurangnya masa yang diberikan pun melanggar masa. Kalau dia bagi masa seminggu, dia buat dalam masa sebulan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Okey, kita gariskan dahulu. Keyword dia menjejaskan kepercayaan masyarakat. Kenapa menjejaskan kepercayaan masyarakat? Bila masyarakat memberikan kepercayaan kepada sesebuah organisasi, itu maknanya organisasi itu sangat baik. Tapi apabila masyarakat dah tak nak berikan kepercayaan, itu sebab apa? Kerana tidak adanya tanggungjawab dalam pelaksanaan sesebuah organisasi. Menyebabkan orang ramai pun tak nak percaya lagi kepada organisasi tersebut. Okey, seterusnya adalah menjejaskan usaha pembangunan negara. Okey, saya gariskan menjejaskan usaha pembangunan negara. Kenapa terjejas? Kerana tidak memberikan perkhidmatan yang sebenar-benarnya. Sepatutnya kena laksanakan dengan mengikut apa yang telah diberikan. Okey, tetapi bila dilaksanakan dengan cara yang salah, maka dia telah menyebabkan usaha untuk pembangunan sebuah negara itu pun gagal. Okey. Baik Syafiqah. Dapat tak keyword yang Ustazah bagi ni? Okay, saya nampak. Ada satu, keyword yang kedua, kos operasi meningkat. Yang kedua, menjejaskan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjejaskan usaha pembangunan sesebuah negara. Okey, dah ingat belum? Yang kat rumah dah ingat belum? Sebab kita nak jawab soalan lagi lepas ni. Okey Syafiqah. Baik, kita nak bagi Syafiqah pilih. Pilih. Tiga Ustazah? 3 sampul surat kat depan ni. Ustazah dah sediakan 3 color yang menarik. Yang kat rumah pun boleh, kalau boleh pilih. Nak yang mana rasa nak jawab. Okey. Baik, kita nak minta tolong Syafiqah. Syafiqah nak color yang mana? Saya nak color warna hijau dulu. Hijau. Kegemaran tu. Hijau syurga. Begitu. Baik, kat sini Ustazah ada soalan untuk Syafiqah. Ya. Baik, apa soalan dia? Kat rumah pun boleh jawab sama-sama dengan Syafiqah. Baik, kita nak tengok dulu pilihan jawapan. Okey, dekat skrin kita ada pilihan jawapan. Okey. Baik, ada 4 pilihan jawapan. Mana yang paling tepat ni? Okey. Cuba Syafiqah baca kan. Soalannya, kos operasi kosong kerana pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Jadi saya pilih Ustazah, kos operasi meningkat kerana pertambahan masa kerja, pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Meningkat. Meningkat. Ya. Betul ke meningkat? Okey, kita nak tengok meningkat betul ke? Okey, jawapannya saya nak bagi apa ya jawapan dia? Saya nak bagi dia betul. Okey. Meningkat. Memang meningkat. Kos akan meningkat. Baik, seterusnya kita nak tengok yang kedua. Selepas warna hijau, kita nak pilih yang warna kedua, iaitu warna kuning ke warna biru. Okey, saya pilih warna biru. Warna biru pula. Warna biru pula. Warna biru. Kita nak tengok warna biru. Apakah soalan untuk Syafiqah? Okey. Senang ke susah ni? Aduh.
Ustazah takut nak baca. Okey, cuba Syafiqah baca. Yang kedua, menjejaskan ruang kosong masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Okey, jadi saya pilih Ustazah. Jejaskan apa jawapannya? Jawapannya menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Rasa macam sama macam kita belajar tadi. Macam belajar tadi. Yang kat rumah jawab benda yang sama ke? Ustazah harap sama jawapannya sebab jawapan tu adalah betul. Okey, Ustazah bagi satu lagi bintang untuk Syafiqah dan 2 dari Syafiqah. Okey, kita nak tengok yang terakhir dah tak boleh pilih. Ni Ustazah pula ambil. Okey, warna kuning ni Ustazah. Warna kuning ini apa soalan dia? Apakah soalannya? Apakah soalannya? Baik Syafiqah, kita tengok. Saya baca dulu Ustazah. Menjejaskan usaha ada ruang kosong negara kerana tidak memberikan perkhidmatan yang betul. Jadi saya jawab menjejaskan usaha pembangunan negara kerana tidak memberikan perkhidmatan yang betul. Pembangunan. Betul Ustazah. Okey, pilihan yang tepat ataupun yang salah ni. Kat rumah betul tak semua jawab pembangunan? Kalau betul jawapannya adalah bintang. Maksudnya jawapan bintang. Jawapannya betul. Tahniah diucapkan kepada Syafiqah dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, baik. Ustazah, ada satu lagi soalan untuk Syafiqah. Okey Syafiqah, dah bersedia? Soalan akhir Ustazah? Soalan akhir sekali. Baik. Baik Syafiqah. Kita tengok soalan untuk Syafiqah. Okey, ni jawapan tadi tahniah. Okey. Baik, apa soalan dia? Ustazah bacakan. Huraikan 2 kesan baik pelaksanaan sistem tadbir urus Islam. Okey, yang pertama saya jawab meningkatkan prestasi perkhidmatan kerana mengikut syariat Islam. Okey, tingkat prestasi perkhidmatan. Yang kedua, memudahkan urusan orang ramai kerana urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Okey, betul ke salah jawapan Syafiqah tu? Kita nak tengok teknik menjawab Syafiqah tu tepat ke tak tepat ni. Okey, kita tengok jawapan. Okey, bila kita menjawab soalan ni Syafiqah, kita jawab soalan, kita kena tengok dulu kata tugas yang diberikan. Kalau kata tugas dia huraikan, huraikan maknanya kita perlu huraikan, iaitu kita mesti letak isi dan juga huraian. Dalam jawapan mesti ada isi dan huraian. Kita nak tengok jawapan Syafiqah tadi ada isi dengan huraian ke? Okey, baik. Kita mulakan ayat. 2 kesan baik pelaksanaan sistem tadbir urus Islam. Baik, isi dia meningkatkan prestasi perkhidmatan. Itu isi dia. Betul. 1 markah. Baik, kemudian kita nak tengok kerana ataupun kita gunakan istilah suka. Suka ni apa? Suka supaya untuk kerana agar kerana mengikut syariat Islam. Okey, 1 lagi markah. Dah dapat 2 markah. Okey. Yang kedua, memudahkan urusan orang ramai. Bagaimana menguruskan orang ramai? Betul ke salah? Betul. Isi. Dinamakan isi 1 markah. Kemudian kita guna suka sekali lagi. Kerana urusan pentadbiran berjalan lancar. Dapat lagi 1 markah. Dan keseluruhannya Syafiqah telah mendapat 4 per 4. Terima kasih Ustazah. Jadi Ustazah, untuk topik kita pada hari ini mungkin Ustazah ada sedikit rumusan ringkas berkenaan dengannya. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah kita telah selesai untuk topik kita pada hari ini. Dan saya rasa tajuk kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam ini sebenarnya satu tajuk yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang Islam supaya kita tahu cara untuk kita mentadbir sesebuah organisasi. Tak kiralah nanti bila kita dah habis belajar, kita ni jadi mungkin dekat hospital sebagai doktor. Okay? Mungkin kita jadi lawyer. Okay? Kita jadi cikgu. Semuanya melibatkan dengan pentadbiran. So bila kita belajar, so kita akan dapat melaksanakan pentadbiran tu mengikut yang telah ditetapkan dalam Islam. Baik, itu dia rumusan daripada guru kita pada hari ini. Jadi Ustazah, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat saya pada hari ini? Alhamdulillah. Banyak aktiviti ni. Kita nak tengok ni, Syafiqah dah apa-apa. Yang kat rumah rasanya kalau Ustazah bagi 10 bintang, nak bagi berapa bintang dekat Syafiqah? Berapa bintang tu? Ustazah dengar? 3, 4, 10. Ustazah nak bagi 10 bintang untuk
Syafika. Dan saya Tahniah harap Syafika. pun 10 bintang juga untuk murid-murid di rumah sana, Ya, insya-Allah. betul. Jadi Ustazah, kalau contoh ni murid-murid kita nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustazah? Okey, sumber-sumber juga sebenarnya banyak kita boleh dapatkan daripada soalan-soalan yang terdapat dalam buku-buku modul-modul modul tasawuf Islam yang kita boleh perolehi dekat kedai-kedai. Banyak sebenarnya. Bahan-bahan untuk dijadikan sebagai rujukan. Baik. Dan juga untuk yang pelajar SPM ni 3/5 ni bolehlah buat latihan-latihan modul-modul secara topikal dan soalan-soalan secara menyeluruh. Okey. Dan saya teringat juga Ustazah, Okey. Portal Delima. Ya, betul, Portal Boleh Delima. jadi sumber rujukan jugalah untuk Ya, murid-murid betul. kita. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Aida untuk membantu kami pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM